Berita Wilayah 5 Oktober 2021. Saya Azamudin Hussein dan berikut tumpuan utama hari ini. Dewan Undangan Negeri Melaka bubar. .6% pelajar di Perak sudah terima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selain fokus utama itu, berita wilayah akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan juga Kedah. Tumpuannya, operasi Bandar Pintar dekatkan kerajaan negeri Sarawak dan rakyat, perkuat Batalion Tentera Darat di Sabah dan mangsa bencana kepala air Yan Kedah berterusan diambil perhatian. Terus bersama berita wilayah. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam telah bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN ke-14 Melaka. Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, perkara itu diputuskan setelah Tun Muhammad Ali menerima surat daripada Ketua Menteri, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Ia sekaligus menjadikan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka sebagai kerajaan caretaker sehingga pilihan raya negeri PRN akan datang. Dalam pada itu, mengulas mengenai kemungkinan berlaku PRN dalam masa terdekat, beliau memaklumkan perkara itu perlu diputuskan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Pusat. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rostam yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi pembubaran Dewan Negeri yang ke-14 diwartakan pada hari ini 5 Oktober 2021 pada hari Selasa. Beliau mengumumkan perkara itu dalam sidang media khas di Seri Negeri. Hadir sama pengarah SPR Melaka, Rudi Rohan Johan Ganesan dan Setiausaha Dewan Undangan Negeri DUN, Datuk Helmi Hanifah. Datuk Seri Abdul Rauf turut menyerahkan proklamasi pembubaran itu kepada pengarah SPR Negeri. UMNO akan mengeluarkan surat pemecatan kepada ADUN Barisan Nasional dan UMNO yang terlibat dalam kejatuhan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Jelas Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pemecatan tersebut atas dasar tidak taat dan setia terhadap parti. Bagi adun-adun daripada Barisan Nasional dan UMNO yang mengkhianati kerajaan yang dipimpin oleh DN dan UMNO Melaka, saya harap mereka bersedia untuk menerima tindakan daripada parti bagi menerima surat pemecatan kepada mereka. Dan saya merasakan bahawa persoalan utama bagaimana yang berlaku di peringkat nasional dan juga berlaku di beberapa negeri, ketahatsyaaan mana-mana wakil rakyat sama ada mereka terdiri daripada ADUN ataupun ahli-ahli parlimen hendaklah berfokus kepada ketahatsyaaan kepada parti, terutama jika parti itu dinahodai oleh UMNO dan Barisan Nasional.
Dalam kedudukan negara sedang memproses pemulihan era pandemik COVID-19 ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR wajar menentukan SOP yang cukup ketat dan belajar daripada apa yang telah berlaku di Pilihan Raya Negeri Sabah. Ia bagi mengekang kes agar tidak meningkat semula selepas berjaya menurunkan angka kes COVID-19 ketika ini. Itu respon penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian merujuk kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Kita wajar untuk memberikan pertimbangan ke atas kedudukan kesihatan dan juga beberapa perkara lain supaya negara kita mampu untuk keluar daripada kemelut ini dengan segera. Pembubaran Dewan Undangan Negeri mungkin dirasakan merupakan jalan penyelesaian untuk memastikan penubuhan sebuah kerajaan baru dapat dilakukan dan seterusnya membawa kepada pelantikan seorang ketua menteri. Dan kita telah melihat sepanjang 3 tahun ini 3 kali kerajaan negeri sudah berubah. Sudah pasti kesemuanya harus turut boleh mengurus persepsi ke atas apa yang sedang berlaku supaya ini juga memberikan iktibar kepada yang lain, pengajaran yang perlu dilihat oleh parti politik dan juga pemimpin mereka. 115,617 atau 91.6% pelajar di Perak sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 126,211 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun yang mendaftar untuk mendapatkan suntikan. Saya nasihatkan kepada seluruh rakyat negeri Perak, terutama ibu bapa lah. Dia sendiri kena menjadi contoh teladan kepada anak-anak dia, maka ibu bapa sekalian kena ambil vaksin. Dan bagi tahu kepada anak-anak supaya anak-anak pun akan mengambil vaksin. Datuk Sarani ditemui ketika meninjau pusat pemberian vaksin di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah Ipoh. Pemberian vaksin kepada remaja di Perak dilaksanakan di 41 PPV meliputi sekolah, kolej vokasional dan PPV awam. Kementerian Pengangkutan menjangkakan tarikh siap pembinaan projek Mega Laluan Rel Pantai Timur ECRL bagi Seksyen A dari Kota Baru ke Dungun dan Seksyen B dari Dungun ke Temeloh masih kekal seperti yang dijadualkan, iaitu pada 31 Disember 2026. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan bagi Seksyen C dari Temeloh ke Pelabuhan Klang Pula dijangka akan mengalami kelewatan selama 12 bulan iaitu pada 31 Disember 2027. Sehingga 31 Ogos lalu, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebanyak 23.96% berbanding jadual sebenar 25%. Ia 1.04% sedikit lewat daripada jadual disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerja-kerja fizikal juga sedang giat dilaksanakan di Seksyen B, iaitu jajaran dari Dungun ke Temeloh sejak disambung semula pada Julai 2019. Kemajuan kerja fizikal di Seksyen ini telah mencapai 28.04% berbanding jadual sebanyak 26.9%, merangkumi kerja-kerja tanah, pembinaan terowong di Dungun, Paka dan Kuantan. Kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Gambang, Srijaya, Gedong Siam dan Paya Pasir juga giat dijalankan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Muhammad Ramli. Macam mana kita nak buka dan bagaimana kita nak membantu sektor-sektor seperti penerbangan yang terkesan begitu besar. Bukan itu saja, pengaturan awam. Kemudian kita juga lihat ada satu cabaran baru dalam sektor maritim. Projek yang perlu kita jalankan, memastikan ada kesinambungan dasar yang telah kita garis. Baik,
Seterusnya kita ke Sarawak, bumi kenyalang. Antara fokus hari ini, komitmen kerajaan negeri mewujudkan sistem operasi bandar pintar. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, Zahudin. Kerajaan Sarawak komited untuk mewujudkan platform yang lebih canggih dalam usaha mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata usaha itu akan direalisasikan dengan pelaksanaan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching KSCMP yang bakal dimulakan di kawasan perumahan Darul Hana, Petrajaya. Sistem operasi yang ulung di Sarawak ini bakal memudahkan penduduk bandar yang akan dihubungkan dengan aplikasi perniagaan, aplikasi sosial dan aplikasi keselamatan. Beliau memberi contoh setiap telefon pintar mampu mengakses video keselamatan atau aliran trafik tanpa berbelanja besar bagi tujuan pemasangan teknologi visual pengesanan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis pelancaran Pelan Induk Bandar Pintar Kuching di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Beliau sebelum itu turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Sains Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Sentex dan Huawei Technologies. Pelan itu akan dimulakan di Bandaraya Kuching, Padawan dan Samarahan sebelum diperluas ke Bintulu. Saudara, kami memohon maaf di atas kesilapan sebentar tadi. Proses pembinaan Jalan Pasi menuju ke Tanjung Manis dijadual siap pada penghujung tahun 2023. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, projek bernilai RM321 juta itu sedang giat dilaksanakan setelah projek berkenaan ditunda hampir setahun berikutan penularan COVID-19. Jelasnya, projek ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri melibatkan pembinaan jalan raya sepanjang 17 km dan juga sebuah jambatan sepanjang 1.2 km yang merentasi Sungai Batang Rajang. Ujarnya ianya bakal memendekkan masa perjalanan kepada 45 minit dengan menggunakan jalan baharu itu jika dibandingkan dengan masa perjalanan sepanjang 2 jam jika melalui Jalan Sibu ke Tanjung Manis. Prasyarat untuk membangun ekonomi negara ataupun negeri ialah kita mahu infrastruktur yang terkini, yang terbaik supaya konektiviti perjalanan rakyat di antara satu tempat ke tempat yang lain dan juga dapat membawa hasil-hasil kepada pasaran. Datuk Lin yang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata projek ini secara tidak langsung akan mentransformasikan kawasan luar bandar dari segi pembangunan infrastruktur seperti jajaran jalan pesisir, menara telekomunikasi, bekalan air bersih dan juga bekalan elektrik. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa menghadiri taklimat projek Jalan Pasi ke Tanjung Manis di Sarike Information Centre SIC. Penurunan hampir 5% kes-kes jenayah indeks dari Januari hingga Oktober merupakan antara kejayaan yang dicapai Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan pada tahun ini. Jelas Ketua Polis Daerah KPD Padawan Superintendent Aidil Bola Hassan, untuk 10 bulan pertama tahun ini sejumlah 599 kes jenayah indeks dilaporkan berbanding 630 kes pada tempoh yang sama tahun lepas. Menurut beliau, ia menunjukkan penurunan sebanyak 31 kes. Superintendent Aidil memberitahu demikian dalam ucapan perpisahannya sempena Majlis Serah Terima Tugas KPD yang disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis Dato' Aidi Ismail di IPD Padawan. Beliau juga memberitahu pada tempoh yang sama juga IPD Padawan turut berjaya melakukan sekitar 439 serbuan dengan jumlah rampasan bernilai RM174,606 dalam usaha membantras perjudian atas talian. Menurut Superintendent Aidil, ia melibatkan tangkapan sebanyak 560 orang. Selain itu, pihaknya berjaya memotong bekalan elektrik di 114 premis yang menjalankan aktiviti penjualan judi atas talian. Sementara itu, Superintendent Aidil yang telah mengalas jawatan KPD Padawan selama lebih 4 tahun akan bertugas sebagai penolong pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bermula 18 Oktober ini. Jawatan beliau akan diambil alih Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang sebelum ini bertugas sebagai KPD Limbang.
Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bot karam dan bot hilang di perairan Pulau Satang pada Sabtu lepas memasuki hari keempat pada hari ini. Menurut penolong pengarah kanan Unit Cari Lamat dan Bantuan Bencana CLBB Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak, Lieutenant Komander Maritim Nurul Emli Ali, tumpuan carian hari ini melibatkan kawasan pesisir dan muara sungai seluas 791 batu nautika persegi. Ini ekoran ramalan cuaca yang kurang baik di kawasan pesisir dengan laut bergelombang sehingga 3.5 meter dengan angin selaju 50 km sejam. Kawasan carian melibatkan aset bot laut dan udara pelbagai agensi dari perairan Telaga Air sehingga ke Tanjung Datu dilunduk. Operasi hari ini turut melibatkan beberapa aset dari unit kerajaan negeri yang baharu iaitu Sarawak Coast Guard. 6 yang masih dicari adalah seorang lagi mangsa bot karam iaitu pembantu taikong yang dikenali sebagai Awang Omar Awang Hamzawi berusia 59 tahun, 5 pemancing termasuk taikong bot Kamizan Saidi 40 tahun, pemancing Eng Ching Hui 36 tahun, Christopher Teo 33 tahun, Yap Zai Kang 41 tahun, Leodi Lee Kang 41 tahun. Baik, saudara, peranan media khasnya golongan wartawan tidak hanya terhad sebagai penyampai maklumat sahaja. Menerusi program prihatin kasih Anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, wartawan di Miri khasnya berpeluang menyumbang bakti dengan membantu golongan terjejas akibat wabak COVID-19. Presiden NSJA Andy Jong Wan Jun berkata, di samping tugas utama sebagai wartawan, menerusi program ini pihaknya dapat meringankan beban masyarakat terjejas dengan menghulurkan bantuan seperti bakul makanan. Katanya program tersebut mula yang dilaksanakan pada Ogos lepas dan disalurkan dari rumah ke rumah selain diagihkan juga semula ahli persatuan NSJA. Beliau berkata demikian ketika mengagihkan bakul makanan tersebut di sekitar Bandaraya Miri. Seramai 50 keluarga terdiri daripada golongan orang kurang upaya OKU, warga emas, ibu tunggal, keluarga balu dan keluarga miskin yang terkesan akibat dengan pandemik COVID-19 menerima bantuan bakul makanan tersebut. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Saudara, berita wilayah berehat seketika. Kita bertemu selepas ini. Dan berwibawa. Terima kasih kerana terus setia bersama Berita Wilayah. Tentera Darat Perkasa Batalion ke-26 perkuat penugasan di Pantai Timur dan untuk perinciannya bersama Redwin Robin langsung dari Sabah. Silakan. Baik Azam, Tentera Darat Malaysia TDM akan terus memperkasa Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD di Kem Kukusan Tawau. Ia bagi memperkuat penugasan operasi TDM di negeri ini. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, penubuhan 26 RAMD merupakan sebahagian proses atur gerak TDM di Pantai Timur rentetan insiden pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. SSZ tempur sebagai sebuah pasukan infanteri yang lengkap. Saya berkeyakinan bahawa pengurusan Batalion ke-26 Regimen Askar Diraja akan menjadi objektif dan misi sebagai sebuah pasukan infanteri yang kredibel dan mencapai tahap full mission capable.
Tan Sri Zamros ditemui media selepas merasmikan perbarisan pengoperasian 26 RAMD dan pelancaran buku Op Daulat di kem Kukusan Tawau. Sehingga kini 26 RAMD mempunyai kekuatan 19 pegawai dan 477 anggota lain-lain pangkat. Buat masa ini, batalion berkenaan ditempatkan bersama-sama Markas Angkatan Tugas bersama 2 dan Regimen 516 Askar Wataniah. Terdapat perancangan dipindahkan ke Desa Kencana Lahad Datu sebaik kem baharu di kawasan berkenaan siap sepenuhnya. Sementara itu, mengenai buku Op Daulat, Tan Sri Zamros memberitahu sebagai permulaan ia hanya untuk bacaan pegawai dan anggota tentera sahaja. Terdahulu, beliau menyaksikan persembahan gimik penyuraian rusuhan dan memeriksa kontingen perbarisan. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Zamros menyambut baik beberapa projek pembangunan TDM yang bakal dilaksana di Sabah melalui rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 yang melibatkan projek peningkatan infrastruktur baharu seperti diumumkan Perdana Menteri sebelum ini. Projek pembangunan ini akan melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan membina infrastruktur di beberapa kem seperti berikut. Projek pembinaan rumah keluarga Angkatan Tentera di kem Lokawi, projek pembangunan kem di Felda Sahabat Lahad Datu, projek pembangunan kem di 5 Brigade 19 Melayu Diraja Mechanized dan rumah keluarga Angkatan Tentera di kem Pardas Kota Belud. Dan yang terakhir ialah projek pembinaan rumah keluarga Angkatan Tentera atau RKAT pelbagai kelas di kem Kebota Tawau, Sabah. Tan Sri Zamros berkata bagi memperkasa operasi kawalan di sempadan di Sabah, pembinaan pos imbangan akan diberi tumpuan iaitu pos Louis Tawau dan pos Tibau Pensiangan. Kerja-kerja pembinaan telah bermula Julai lalu dan dijangka siap Mac depan. 6 lagi menara telekomunikasi baharu akan dibina di Pulau Bangi Kudat menerusi Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dijangka siap sepenuhnya tahun depan, ia akan merubah lanskap kehidupan penduduk yang sebelum ini berdepan kekangan liputan komunikasi khususnya jaringan internet. Wartawan Sarifah Munazrah Sarip ada butirannya. Pulau Bangi yang mempunyai keluasan 270 batu persegi terletak kira-kira 36.1 km dari Pekan Kudat melalui jalan laut. Ia turut dikelilingi 5 lagi pulau besar lain. Usaha kerajaan memastikan infrastruktur komunikasi di perkasa diterjemah menerusi lawatan kerja Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Rodi Awah baru-baru ini. Kita sememangnya sentiasa berbincang dengan pengarah MCMC dan kita bersama selalu turun padang untuk melihat kesesuaian tapak-tapak menara yang akan kita bina. Dan kita telah pun mendapat kelulusan dan dalam penindahan peruntukan sudah ada pun dan kelulusan 6 menara ini sememangnya akan kita laksanakan dalam tahun ini juga. Sebanyak 3.5 bilion ringgit diperuntukkan menerusi Jendela untuk meningkatkan capaian 4G di negeri ini kepada 90% menjelang 2023. 6 menara baharu ini merupakan antara 483 menara disenaraikan untuk pembinaan. Rancang dalam 3 stage. Yang pertama, untuk fasa yang low hanging fruit punya, kita akan pasang menara Visat di Bangi, jalur lebar satelit sebanyak 3. Kemudian itu kita akan siapkan akhir tahun Disember ni. Kemudian 6 lokasi menara yang sedia ada di Bangi ni kita akan upgrade kepada teknologi 4G supaya pengalaman pengguna lebih baiklah sekarang. Saya nampak di Pulau Bangi ada satu potensi yang sangat besar. Bila jalur lebar ini dilaksanakan, saya rasa akan ada banyak pertumbuhan usahawan. Permasalahan di Bangi ini internet lah, masalah internet. Tidak mencapai piawaian yang sangat mencukupi. Makanya dengan adanya ini ada satu hikmah yang terbaik lah untuk memastikan anak-anak kita mendapat pembelajaran dengan sebaiknya. Selain 6 menara baharu, 6 menara juga dalam penambahbaikan, 3 lagi pembinaan jalur lebar melalui satelit juga bakal dilaksanakan.
Saudara, tahukah anda Pulau Banggi merupakan sebuah pulau yang terbesar di Malaysia. Selain daripada kemudahan asas seperti elektrik dan bekalan air bersih, jaringan komunikasi juga talian internet antara yang amat diperlukan. Justru dengan adanya pembinaan 6 lagi menara baharu menerusi plan jendela akan memberikan impak yang positif kepada 20,000 rakyat di pulau ini. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah RM7,044,295 daripada Sabah Electricity Sdn Bhd SESB hari ini. Penyerahan disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif SESB Datuk Insinyur Nasir Abdul Wahid kepada Yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Hussein di Istana Seri Kinabalu. Ia turut disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin dan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada media, Datuk Arifin berharap lebih banyak GLC seperti SESB tampil menunaikan zakat perniagaan dan zakat penggajian untuk membantu golongan asnaf. Segala apa yang telah disumbangkan kita akan kembalikan kepada semua asnaf yang memerlukan yang layak. Dan ini juga kita laksanakan setiap tahun dan kita berdoa semoga dengan banyaknya lagi zakat diterima oleh bahagian zakat Muajiz Ugama Islam Sabah, banyaklah sumbangan yang boleh kita berikan kepada asnaf-asnaf yang berkenaan. Setakat 30 September lalu, MUIS telah menerima kutipan zakat berjumlah kira-kira 73.65 juta ringgit dan kira-kira 63 juta ringgit daripadanya telah diagih kepada 73,888 golongan asnaf. Dalam pada itu, bercakap kepada media, Datuk Nasir berkata, SESB berjaya mencatat peningkatan pendapatan hasil kecekapan pihaknya dan kesedaran para pengguna untuk menjelaskan bil elektrik. Satu, kita melaksanakan dari segi diskaun elektrik. Itu adalah diskaun yang diberikan oleh kerajaan yang kita sampaikan kepada pengguna. Kedua, kita memberikan peluang dan ruang kepada pengguna-pengguna elektrik untuk membayar bil mereka secara beransur-ansuran. Kita faham keadaan sekarang memang agak sukar. Ketika diminta mengulas lanjut komitmen SESB membantu penduduk kurang berkemampuan, katanya setiap tahun SESB memperuntukkan 2 juta ringgit untuk program tanggungjawab sosial korporat SESB, termasuk untuk sekolah angkat SESB. Baik, perkembangan dari negeri di bawah bayu berakhir dengan paparan tadi. Tahniah Malaysia kerana berjaya membantu usaha vaksinasi negara. Pastikan tidak leka dan terus amalkan norma baharu dalam aktiviti anda. Kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Ya, baik, terima kasih Redwin. Baik, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa daripada Met Malaysia bersama Abdul Aizat Nazmi sebelum beralih ke wilayah utara. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan carta angin pada aras permukaan. Kelihatan satu sistem tekanan rendah terbentuk di sekitar Laut Cina Selatan. Di sini sedikit sebanyak menyebabkan angin kencang dan juga laut bergelora terbentuk berdekatan dengan negeri Sabah dan juga Sarawak. Dengan ini saya nasihatkan penduduk di kawasan sekitar tersebut agar kekal berada di bangunan yang kukuh dan menjauhi di kawasan pesisir pantai. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama warna kuning dan juga kategori kedua iaitu warna jingga berkuat kuasa pada keesokan hari. Kesemua amaran ini berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Manakala bagi kategori kedua, khususnya ia berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran-amaran ini dijangkakan berlanjutan sehingga 10 Oktober 2021. Kita beralih ke paparan imej gemar radar yang terkini. Kelihatan hujan sudah pun semakin reda di sekitar Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan. Dengan hasil tiupan angin baratan, ia memasuki sehingga ke Negeri Pahang dan menumpuk di sekitar daerah Kuantan, Pekan Rompin, Maran dan juga sepanjang daerah Bera Negeri Pahang. Namun begitu, hujan juga terdapat di sekitar Jajahan, Gomusang dan juga Negeri Terengganu. Ketiga-tiga buah negeri ini Met Malaysia menjangkakan
akan berlanjutan sehingga ke malam ini. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak, tiada cerapan hujan di kesemua bahagian di kawasan berkenaan. Baiklah, bagi ramalan cuaca malam ini, MapNesa menjangkakan keadaan hujan di 1-2 tempat boleh berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang, termasuklah di hampir semua bahagian di negeri Sabah. Namun menjelang pada 8 pagi pula, keadaan hujan boleh terbentuk di kawasan pesisir pantai di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, termasuklah di pesisir pantai negeri Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Mangsa bencana kepala air Yan berterusan diberi perhatian. Terbaru ada lagi peruntukan untuk mereka yang disediakan pihak berwajib. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama Siti Zaidah Osman di Alur Star. Silakan Zaidah. Terima kasih Azam. 1.436 juta ringgit diperuntukkan kepada Kedah bagi menghadapi monsun Timur Laut dan bantuan kepada mangsa bencana kepala air daerah Yan dan Kuala Muda. Peruntukan tersebut adalah daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Peruntukan tersebut diumumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad ketika melakukan lawatan kerja rasmi ke Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kedah di Alor-Star. RM836,000 diperuntukkan bagi bantuan wang ihsan mangsa bencana kepala air banjir daerah Yan dan Kuala Muda. Manakala boleh buat terutama kadang-kadang dia beli peralatan apa semua, dan yang penting sekali persediaan minda, kerana bulan ini adalah bulan kesiapsiagaan bencana negara. Sempena lawatan kerja ini, Datuk Dr. Abdul Latif turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pegawai dan anggota APM serta pertubuhan-pertubuhan yang terlibat dalam operasi bencana kepala air dan banjir daerah Yan. Beliau berharap APM akan menjadi agensi yang bersiap siaga dalam menghadapi monsun Timur Laut yang dijangka melanda negara bermula November ini hingga Mac 2022. Golongan peniaga yang terjejas sumber pendapatan akibat penularan COVID-19 terus dibantu. Terbaru 39 usahawan desa di daerah Sik menerima sumbangan peralatan niaga daripada Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Sik, Pusra Sik bagi fasa kedua. Bantuan disampaikan Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman sempena program bantuan usahawan desa di Pejabat Ahli Parlimen Sik di Kampung Sungai Pau. Antara peralatan yang disumbangkan termasuk mesin jahit, mesin kacau dodol, mesin pengadun tepung dan ketuhar berkuasa tinggi. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM85,000. Dalam usaha kita untuk meringankan beban mereka, bagi mereka usahalah ya, sekadar yang termampu ketika pandemik ini ya. Dalam kita katakan mereka
mereka adalah usahawan yang sekarang ni sedang bertarung untuk meneruskan usaha mereka, ketika mana kita sangat terkesanlah akibat pandemik ini dari segi kerancakan ekonomi desa ini dan sebagainya. Peniaga yang ditemui melahirkan rasa syukur dan terima kasih atas keprihatinan pemimpin setempat menghulurkan bantuan kepada mereka. Ia membolehkan mereka mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus menambah sumber pendapatan. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ini daripada Pejabat Parlimen SIG. Saya dapat satu mixer industri. Kira pemberian ni bagi saya cukup besar lah, sebab sebelum ni saya terlibat dalam industri makanan. Banyak hari saya buat kek, biskut apa semua kan. Sebelum ni saya guna pakai mixer yang kecil saja. Tapi dengan adanya bantuan yang sekarang ni, maknanya kerja saya sekarang dipermudahkan lagi. Selama kita ada oven yang satu ni, mana kapasiti kita buat tu dengan masa dengan apa, mana satu oven dia ada 2 tray je. 2 tray mana kita nak dapatkan 20 Tupperware tu dia makan masa sehari. Kalau kita ada 2, mana dia boleh lipat ganda lagi lah. Alhamdulillah, mengenai pasaran kita tak ada masalah. Cuma untuk pandemik ni kita banyak guna kaedah Shopee, lepas tu dengan ejen-ejen yang kita lantik lah. Sebelum ini, kira-kira 200 peniaga kecil tepi jalan di sekitar daerah SIG telah menerima bantuan kemah dan meja. Prihatin dengan keperluan bekalan darah di hospital yang semakin kritikal, Kastam Cawangan Sungai Petani mengambil inisiatif mengadakan program derma darah. Program dengan kerjasama Pertubuhan Mesra Pengguna Malaysia serta Species Event Enterprise dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar itu mendapat sambutan menggalakkan. Ketua Kastam Cawangan Sungai Petani Muhammad Sukri Juso berkata, program berjalan lancar dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Sebanyak 40 beg darah berjaya dikumpul dalam tempoh 5 jam. Yang mana kita tahu Pusat Darah Negara dengan Tabung Darah Negara juga menghadapi kekurangan darah yang amat kritikal, terutamanya hospital-hospital di negeri Kedah. Jadi sempena dengan program derma darah pada hari ini, kita harapkan masyarakat dapat bersama-sama membantu untuk menjayakan dan dapat menderma darah. Sementara itu, pelibatan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta pihak swasta membantu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan menderma darah. So ini program memang baguslah untuk semuanya sini penduduk-penduduk. Pasal sekarang COVID dia kurang darah. So kalau lagi hospital semua pun ada kurang banyak di Kedah lah. So kalau bolehlah semua orang boleh main sini dermakan darah untuk lagi bagi hospital lagi banyak. So ini program harap semua orang boleh ikut-ikutlah. Jadi untuk masyarakat kita, jadi tak kira bangsa, tak kira agama, darah itu sama, cuma O+, kah, AB, kah, apa-apa lah. Tapi penting bagi kita untuk jadi selamatkan nyawa orang lah. Yang penting banyak kita lah ni jadi COVID. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultanah Bahiyah HSB kini giat melaksanakan program derma darah di beberapa lokasi di seluruh negeri ini. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 di Kedah, terus patuhi SOP. Kita jaga semua. Dengan itu, Assalamualaikum, kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik, terima kasih Zaida langsung dari Alustar. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Hanya 2% lagi bagi mencapai 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi berdasarkan portal COVID Now Kementerian Kesihatan. Pencapaian itu sudah pasti disambut baik masyarakat yang menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan.
Di Perlis, rata-rata penerima vaksin gembira dengan perkembangan terkini vaksinasi yang diharap mampu mengembalikan kehidupan normal seperti sedia kala walaupun COVID-19 menjadi endemik dalam komuniti. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada 90% rakyat Malaysia yang telah mengambil vaksin dan mengucapkan tahniah kepada frontliners kita berusaha untuk membatras COVID-19. Dan yang mana belum ambil vaksin, cepat-cepatlah mengambil vaksin. Kebanyakan 90% yang telah ambil vaksin semua adalah yang terbaik. Anda adalah frontliners kami semua. Okey, tahniah kepada semua yang telah divaksinkan. Saya berasa amat bersyukur kerana tahap pervaksinan di negara hampir 90%. Saya berharap hal ini dapat membentang wabak ini daripada menular. Untuk mencapai tahap imunisasi yang tinggi, saya amat berharap bahawa lebih ramai akan divaksinkan. Dengan mencapai tahap imunisasi yang tinggi, kita dapat membuka semula sektor-sektor yang terjejas dan ekonomi negara dapat dijana semula. So, saya berharap semua golongan yang boleh mengambil vaksin harus tampil ke hadapan untuk mengambil vaksin. Saya ucap terima kasihlah yang ambil dan yang sudah ambil vaksin tu. Harap semua ambil vaksin lah sebab saya, semua keluarga saya ambil vaksin semua alhamdulillah lah sihat. Walau ada juga keluarga saya kuarantin tapi tak ada apa, semua okey, sihat, tak ada apalah. I nak ucapkan terima kasih untuk rakyat Malaysia yang dah fully vaksin. So yang belum ambil vaksin tu please lah get your vaksin. Sebab kita boleh lepas once kita dah ambil vaksin tu walaupun kita dapat jangkitan COVID tu kadar risiko tu memang rendah. So just get your vaksin. Saya ingin nak ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah ambil vaksin. Harapan saya sekiranya sesiapa yang belum ambil vaksin, saya nak menasihatkan supaya ramai semua ambil vaksin lah as a frontliner. So saya kepada rakyat yang sudah vaksin, ramailah kami dah tengok jangkitan tu taklah seteruk macam orang yang belum ambil vaksin. Efek dia tak teruk macam orang yang nak ambil vaksin lah. Kepada yang belum ambil vaksin tu, mostly tu efek dia lagi teruk lah pada orang yang ambil vaksin. Saya mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kerana telah mencapai 90% kadar vaksinasi. Semoga dengan peningkatan kadar vaksinasi ini akan memulihkan kembali ekonomi negara kita dan ramai rakyat Malaysia dapat hidup seperti biasa. Dan bagi yang masih belum mengambil vaksin, ambillah segera untuk kebaikan kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada rakyat Malaysia dan seluruh penduduk negeri Perlis ni kerana kita dah capai lebih daripada 90%, hampir 90% lah. Dan saya menyeru juga kepada semua rakyat yang belum mengambil vaksin lagi, pakat mailah ambil vaksin lah, supaya lepas ni kita dapat rentas negeri, balik jumpa mak ayah di kampung dan kita lihat kadar kemasukan ke ICU pun dah semakin menurun. Penunggang basikal diingatkan sentiasa patuh peraturan dan undang-undang jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan pengguna lain. Ini berikutan aktiviti berbasikal kini menjadi pilihan ramai dan telah menjadi rutin riadah. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, meski ia dibenarkan, masyarakat diingatkan agar memastikan kelengkapan dan basikal yang diguna mempunyai ciri-ciri keselamatan. Pengayuh basikal perlu patuh kepada isyarat-isyarat jalan raya, contohnya berhenti sekiranya lampu isyarat merah. Aktiviti sukan berbasikal ini adalah baik untuk kesihatan dan amat digalakkan, akan tetapi undang-undang yang sedia ada hendaklah dipatuhi.
bagi mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Beliau berkata demikian melalui video khas yang dimuat naik ke laman web PDRM Contingent Perlis. Datuk Surina turut mengingatkan sebarang pelanggaran undang-undang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Seorang kaki tangan kerajaan di Langkawi kerugian RM7,799 selepas ditipu ketika mendapatkan panggilan menerusi aplikasi WhatsApp kononnya daripada seorang ejen syarikat Big Pay. Mangsa Wan Nur Ashikin Wan Azemim berkata pada mulanya dia menerima panggilan pada pukul 2.59 petang semalam bagi tujuan menukar kad biru kepada merah atas alasan syarikat itu tidak lagi berkolaborasi bersama sebuah syarikat penerbangan. Selepas hampir sejam perbualan, mangsa diminta memberi kerjasama untuk berkongsi kod verifikasi TAC yang dihantar menerusi SMS daripada Bank Islam bagi memudahkan urusan pertukaran kad. Sebanyak 6 kali nombor TAC dihantar dan 3 daripadanya berjaya dipindahkan transaksi di mana pemindahan pertama sebanyak RM4,999, transaksi kedua sebanyak RM1,800 dan RM1,000 untuk transaksi ketiga. Sejurus menyedari ditipu sindiket ketika mendapati baki simpanan hanya berbaki RM30. Mangsa tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Langkawi. Sikap degil dan sambil lewa masyarakat dalam mematuhi SOP cegah penularan COVID-19 menjadi faktor utama jumlah jangkitan wabak itu masih tinggi di Kelantan. Dan berdasarkan statistik terkini, negeri itu kekal mencatat jumlah kes harian antara yang tertinggi iaitu 4 angka biarpun penurunan kes agak ketara direkodkan di seluruh negara. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izzani Hussein, kerajaan sudah pun melakukan yang terbaik meliputi semua aspek dalam memastikan rakyat dapat dilindungi sepenuhnya. Ini termasuk pemberian vaksin selain penguatkuasaan Undang-Undang Pencegahan Penularan Pandemik. Jangkitan adalah antara rakyat kepada rakyat, masyarakat kepada masyarakat. Jadi mode of infection ataupun penularan ialah melalui droplet air liu. Dengan kita sendiri, walaupun mudah sebut SOP, walaupun mudah sebut peliput muka, tetapi ia adalah kajian yang menunjukkan bahawa jangkitan penularan ini boleh dikurangkan sekiranya kita pakai SOP. Itu je mudah je. Saya minta dengan rakyat kalau tak sedia dengan perkataan SOP, tolong pakai mask setiap masa. Itu sahaja. Beliau ditemui selepas meninjau operasi PPV remaja di Sekolah Kebangsaan Damit 2, Kota Baru. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang siap sedia bagi menghadapi musim monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November depan. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang, Kolonel Cik Adam A. Rahman berkata, 1,199 pegawai dan anggota di seluruh negeri itu kini bersedia untuk digerakkan ke 140 pengkalan hadapan dan 787 pusat pemindahan sementara yang telah dikenal pasti sekiranya berlaku bencana. Katanya meskipun jumlah sumber manusia mencukupi, namun pihaknya memerlukan penambahan aset bagi memudahkan kerja-kerja membantu penduduk ketika banjir. Setakat ni sumber manusia untuk pegawai dan anggota setakat ni mencukupi. Cuma kita mohon jasa baik dari pihak Ibu Pejabat dan juga JPM untuk menambahkan lagi lah. Sebab macam saya maklumkan tadi, sebenarnya bagi saya di negeri Pahang kita ni paling besar di Semenanjung. Selepas Sabah, Sarawak di Borneo, kita di Semenanjung paling besar berbanding dengan negeri. APM Pahang kini mempunyai 74 kenderaan air dan 36 kenderaan darat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program retreat kesiapsiagaan menghadapi MTL 2021-2022 peringkat APM Pahang. Pada program ini, seramai 75 anggota dan pegawai menjalani sesi latihan menghadapi banjir. Kolonel Cik Adam juga menyarankan agar APM daerah dapat berkolaborasi bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah
untuk mengadakan simulasi sekiranya penduduk di kawasan banjir tersebut mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19. Langkah tersebut akan membantu mengekang penularan dalam kalangan penduduk terjejas banjir. Kira-kira 4,400 lot tanah kosong di Felda Jerantut telah dikenal pasti bagi program skim Tanah Rakyat STAR. Tanah diberikan kepada generasi kedua Felda dalam daerah itu untuk pembinaan sendiri rumah. 2,200 daripadanya telah pun mempunyai penama. Rozihanis Abdul Rahman ada butirannya. Melalui STAR, lot-lot tanah terbiar dapat dimanfaatkan dan isu perumahan generasi kedua yang terbengkalai juga dapat ditangani. Malah inisiatif ini juga seiring dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkenalkan semula modal perumahan berasaskan bina sendiri oleh generasi kedua Felda. Exco Pahang Datuk Nazringah berkata, menerusi skim tersebut, pemilik tidak dibenarkan menjual tanah mereka dalam tempoh 10 tahun. Pihaknya memberi tempoh hingga 4 tahun bagi mereka membina sendiri rumah. Namun bagi yang tidak mampu, mereka disaran menubuhkan persatuan dan melantik pemaju perumahan secara berkelompok sekaligus mewujudkan keseragaman dalam pembinaan. Dan kalau saya ini, kita akan bawa kepada PTG untuk bawa kepada MNK untuk kerurusan plan dan juga nama-nama peserta-peserta yang layak untuk diterima. Dan selepas itu, mereka akan dapat notis limit A dan saya harap apabila dapat notis limit A, pejabat tanah daerah masing-masing, bukan Jerantut saja, seluruh Pahang, hanya bagi 3 bulan saja untuk memikir cari duit untuk bayar premium tanah. Wakil rakyat yang mempunyai felda dalam kawasan pentadbiran mereka boleh berunding dengan pejabat tanah dan daerah masing-masing untuk memastikan lot tanah kosong diberikan kepada anak peneroka. Sebelum ni sangat berharaplah memiliki tanah sendiri, rumah sendiri. Bila dapat tanah sendiri ni, saya sangat gembira. Amat berterima kasihlah kepada pihak kerajaan peringkat nasional yang mana telah kata orang tu sejajar dengan keinginan pihak di kerajaan negeri sendiri yang telah berhasrat untuk membuka peluang kepada generasi kedua yang ada di rancangan-rancangan Felda untuk memiliki tanah sendiri yang mana yang membolehkan mereka mendirikan rumah ya, untuk generasi kedua Felda dan juga generasi seterusnya. Saya menyokonglah kerana kami generasi kedua ni memang tak ada pendapatan untuk membuat rumah sendiri. Manakala dah PM bantu dengan memberi tanah tu pun alhamdulillah kami bersyukur. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada PM kerana memberi kami penempatan untuk kami membuat rumah generasi kedua. Dalam pada itu, projek perumahan generasi kedua Felda di Felda Sungai Tekam Jerantut dan Felda Sungai Koyan 2 Lipis yang terbengkalai 30% bakal disambung semula apabila Felda memperuntukkan RM250 juta selain melantik kontraktor baru. Manakala bagi projek terbengkalai kurang 70% perlu menunggu peruntukan Felda. Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM. Dua kapal tangki ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Johor, menerusi operasi jangkar haram semalam. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria melalui kenyataan memaklumkan kapal-kapal tangki terbabit ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Laut Malaysia. Dalam operasi tersebut, kapal tangki pertama ditahan di kedudukan 9.3 Batu Nautika Timur Tanjung Lompat, manakala kapal kedua di kedudukan 20.1 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Siang. Kapal-kapal yang ditahan masing-masing berdaftar di Hong Kong dan Thailand, dikemudi kru warga China, Myanmar dan Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B, /1/L, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952.
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa menyasarkan perolehan lebih RM500 juta untuk gerakan koperasi sekolah pada tahun 2022. Ia berikutan pembukaan sekolah yang telah dilaksana secara berperingkat bermula 3 Oktober lalu. Kita yakin tahun depan sekolah ini akan dibuka, operasi sekolah akan dibuka sepenuhnya, maka aktiviti jual beli itu akan berlaku. Selain daripada strategi perniagaan baru yang akan dilaksanakan oleh koperasi, termasuk koperasi sekolah ini. Datuk Abdul Fattah Abdullah berkata demikian selepas menyampaikan 1,000 kit kesihatan dan makanan ringan bernilai RM7,000. Kita ke perkembangan sukan. Kerjasama kelab Liga M3 Langkawi City FC dan kelab terkemuka Jerman Borussia Dortmund BVB. Jalinan hubungan dua hala ini mampu membuka peluang untuk anak tempatan bermain di Eropah satu masa nanti. Presiden Langkawi City FC Rohizan Abdullah berkata mereka berhasrat untuk mengetengahkan pemain berusia 20 tahun ke bawah dari Pulau Peranginan itu untuk mengasah bakat di Eropah dan lokasi lain di dunia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kerjasama yang bermula 1 September lalu hingga 31 Disember 2023 itu membabitkan program pembangunan belia dan akar umbi di Langkawi. Aktiviti utama lain termasuk siri kejohanan belia serantau bersama jurulatih Dortmund serta pertukaran pendidikan dan program pelancongan sukan antara dua organisasi. Rohazan juga menyifatkan kerjasama ini sebagai peluang yang baik untuk mempamerkan keindahan Langkawi dan Malaysia kepada peminat Dortmund di Jerman dan seluruh dunia. Sementara itu, pengarah urusan Akademi Bola Sepak BVB Benedict Scholes berkata, prospek untuk bakat tempatan mempamerkan bakat mereka di Eropah sememangnya ada. Katanya mereka bersedia membuka pintu kepada bakat-bakat dari negara ini dengan membantu membangunkan atau membentuk mereka menjadi pemain yang lebih baik. Ya, saudara, berita wilayah 5 Oktober 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Terus setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Saya Azamudin Husin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.